Bukhari ni. Babun kam bainal azan wal iqamah situ. Bismillahirrahmanirrahim. Babun kam bainal azan wal iqamati. Berapa lama masa di antara azan dan iqamah? Selepas azan tu berapa lama masa tunggu, kemudian barulah iqamah. Jadi nak tahu masa tu berapa lama antara azan dan iqamah. Haddatsana Ishaq al-Wasiti قال حدثنا خالد عن الجويري عن ابن بريدة عن عبد الله بن مغفل المزاني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين كل أذانين صلاة ثلاثا لمن شاء. Riwayat daripada Abdullah bin Mughaffal al-Muzani, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara setiap dua azan maksudnya azan dan takbir. Takbir daripada imam sembahyang fardu itu, azanain maksudnya al-azan wa takbir. Di antara dua azan, yakni di antara azan dan takbir, ada sembahyang sunat salatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda 3 kali. Baina kulli azanaini salatun. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda 3 kali. Liman sya'a, bagi mereka yang menghendaki. Dan satu pendapat lagi daripada muhaddisin, maksud azanain yaitu azan dan iqamah. Di antara azan dan iqamah ada sembahyang. Maksudnya nak sembahyang sunat ke sembahyang nawafil, boleh bagi mereka yang menghendaki. Jadi maksudnya di antara azan dan iqamah boleh sembahyang. Daripada situ dapat menyokong riwayat yang ada dalam Sunan Tirmizi. Dalam riwayat Sunan Tirmizi itu ada disebut qala li Bilal, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Bilal radhiyallahu taala anhu. Itu riwayat daripada Jabir. An Jabirin anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li Bilal ij'al baina adhanika wa iqamatika qadra ma yafrughul akilu min aklihi. Ada riwayat dalam Sunan Tirmizi begitu. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Bilal, jadikanlah engkau di antara azan engkau dan iqamat engkau tu masa sekadar orang yang makan tu selesai makan, daripada makannya. Jadi maksudnya di antara azan dan iqamah sembahyang sunat boleh. Kalau ada orang terlalu ingin sangat lapar nak makan pun, dia tu sempat makan. Maknanya biar ada masa sedikit di antara azan dan iqamah tu, makan boleh,
minum sempat, dan istinja pun sempat lagi. Jadi itu semua termasuk di bawah maksud hadis dalam Bukhari, baina kulli adhanaini salatun liman sya'a, dan ij'al baina adhanika wa iqamatika qadra ma yafrughul akilu min aklihi, riwayat Tirmizi itu. Jadi bergabung dua riwayat itu dapati maksud-maksud tadi. Jadi maksudnya orang yang ada hajat, biar selesai hajat dia di antara azan dan iqamah itu. Itulah maksud utama daripada hadis-hadis ini. Haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Gundar qala haddatsana Syu'bah qala sami'tu Amr bin Amir al-Ansari an Anas bin Malik qala, riwayat daripada Anas bin Malik. Anas radhiyallahu ta'ala anhu kata, kana al-muadzinu idza adzana qama nasun min ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam yabtadiruna as-sawariya hatta yakhruja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam وهم كذاك يصلون ركعتين قبل المغرب ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء. Kebiasaan muadzin adalah apabila dia sudah azan, biasanya orang ramai bangun. Orang ramai dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka merebut tiang-tiang, maksudnya ada tiang-tiang dalam Masjid Nabawi, mereka cari dan mereka segera ibtida, maksudnya segera menyegerakan mencari tiang-tiang, maksudnya mereka nak sembahyang sunat. Selepas daripada azan itu, mereka mencari tiang untuk jadikan tepat untuk lindung daripada orang lalu lintas. Mereka cari tiang-tiang hatta yakhrujan Nabi, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar. Wa hum kadzaka yusalluna rak'atain. Jadi maksudnya selagi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak keluar daripada hujrah dia, mereka duduk situ sembahyang sunat. Kalau ada masa sembahyang nafil, dan mereka kadzaka, begitu keadaannya, yusalluna raka'ataini, mereka sembahyang 2 rakaat qabla al-maghribi, sebelum fardu maghrib. Walam yakun bainal adhan wal iqamati syai'un, sedangkan tidak ada waktu, sesuatu waktu, tidak ada di antara azan dan iqamah. Walaupun begitu, mereka sempat lagi sembahyang 2 rakaat sebelum fardu maghrib itu. Jadi mereka segera pergi dekat tiang itu, nak jadikan tiang itu sebagai sutra bagi sembahyang mereka itu.
Jadi berdasarkan hadis-hadis ni, selain daripada mazhab Hanafi, di sisi Imam Salatah, di antara azan dan iqamah ada semayang sunat. Dalam mazhab Hanafi, selain daripada semayang fardu maghrib, 4 waktu lain tu di antara azan dan iqamah ada semayang sunat. Semayang sunat subuh di antara azan dan iqamah subuh, sunat 2 rakaat, sunat muakkad. Maknanya mesti semayang, tak boleh tak semayang. Jadi sebab tu pengikut mazhab Hanafi, mereka bila sampai semayang, bila sampai masjid, kalaulah imam tu dah mula semayang berjemaah, walaupun begitu mereka akan semayang sunat juga. Kemudian masuk dalam semayang fardu, mereka boleh buat begitu disebabkan dalam mazhab Hanafi, semayang subuh ni qiraah mesti panjang. Jadi mereka ambil dalil daripada kejadian asal semayang difardukan semasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Mekah. Jadi semayang semuanya pada asalnya selain daripada maghrib ni 2 rakaat, kemudian zuhur, asar, isya ditambah 2 rakaat jadi 4 rakaat. Dan maghrib tidak tambah, sebab maghrib ni fa innaha witrun nahar, maghrib dikira witir bagi siang hari, jadi tetap dengan 3, tidak ada kurang, tidak ada tambah. Begitu juga subuh, tidak ada tambah 2 rakaat, jadikan 4 rakaat, tidak. Cuma kerana tidak tambah 2 rakaat tu, ada juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasanya baca qiraah panjang. Jadi yang bacaan qiraah panjang pada waktu subuh itu bagi Imam Abu Hanifah dan a'immah di kalangan mazhab Hanafi, mereka kira sebagai ganti 2 rakaat yang tidak tambah tu. Jadi sebab tu biasanya dalam mazhab Hanafi, imam akan baca kadang-kadang satu-satu surah, tidak begitu panjang sangat, seperti surah Waqiah, 1 rakaat mereka akan baca. Jadi makmum yang contohnya lewat datang, bila dia sampai di masjid tu dah mula semayang berjemaah, ketika tu bagi mereka sempat semayang sunat dulu, kemudian barulah mereka masuk dengan imam. Jadi di antara azan dan iqamah bagi mereka, semayang sunat subuh 2 rakaat tadi kiranya sunat muakkad. Sunat muakkad dalam mazhab Hanafi ni qaribun minal wujub, hampir wajib. Kalau tinggal dosa. Sebab tu mereka macam mana pun, kalaulah sempat lagi imam dengan jemaah, mereka akan semayang dulu. Kalau tidak, sudah semayang fardu, mereka akan semayang sunat 2 rakaat tu. Dan begitu juga di antara semayang zuhur, di antara azan zuhur dan iqamat zuhur, bagi mereka mazhab Hanafi sunat 4 rakaat. Itu juga sunat muakkad, tidak boleh tinggal. Bukan itu saja, selepas fardu zuhur ada lagi 2 rakaat semayang sunat muakkad juga sunat.
2 rakaat itu. Dan di antara azan asar dan maghrib, azan asar dan iqamat asar juga ada 4 rakaat bagi mazhab Hanafi. Cuma maghrib itu tidak ada. Sebab pengambilan mereka waktu maghrib ni terlalu singkat. Ada riwayat menyatakan semasa Jibril alaihissalam datang di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali daripada Isra Mi'raj itu, kembalinya sebaik saja tiba di rumah Aisyah itu, waktu subuhnya dah habis. Jadi mula semayang dengan semayang zuhur. Jadi waktu semayang zuhur, Jibril alaihissalam datang bagi tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu semayang zuhur masuk mulai daripada masa mana, seterusnya asar, maghrib, isya dan subuh pagi esok. Kemudian hari yang kedua, Jibril alaihissalam sambung lagi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu waktu akhir. Hari pertama waktu awal, hari yang kedua waktu akhir. Jadi setiap waktu semayang selain daripada maghrib ni ada waktu awal, ada waktu akhir. Maghrib ni 2 hari sama. Sebaik saja terbenam matahari, Jibril alaihissalam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semayang maghrib. Jadi sebab tu ulama Ahnaf mereka kira waktu maghrib ni hanya azan, sudah azan, iqamah, semayang selalu. Itu saja waktu maghrib tu. Jadi bagi mereka yang kira begitu, mereka tidak akan semayang sunat di antara azan dan iqamah maghrib tu. Tapi ada juga sesetengah a'immah qaul mereka kata sekiranya imam di tempat tu agak dia ni lambat sikit, sudah azan tu nak keluar untuk semayang fardu maghrib tu, kalau dah tahu keadaan dianya begitu, jadi makmum kiranya sempat semayang 2 rakaat sunat selepas fardu, selepas azan maghrib tu. Kalau begitu makmum boleh semayang sunat maghrib di antara azan maghrib dan iqamah tu. Jadi itu saja pandangan daripada Imam Abu Hanifah dalam mazhab Hanafi. Mereka tu bagi imam lain setiap waktu, bagi 5 waktu semayang tu di antara azan dan iqamah ada semayang. Jadi dalam bab ni Imam Bukhari dia bawa hadis baina kulli azanaini salatun liman syaa. Jadi hadis ni khusus di antara azan dan iqamah ni ada sembahyang. Jadi perbuatan lain seperti mana makan, minum, istinja dan sebagainya tidak termasuk dalam hadis ni. Dan hadis yang saya dah sebut tadi, hadis riwayat daripada Sunan Tirmizi itu, di situ maknanya lebih luas, lebih umum. Qadra ma yafrughul akilu min aklihi. Dan juga ada riwayat menyatakan di antara azan dan iqamah, biar selesai apa dia ada hajat dia, bermakna makan, minum, istinja, termasuk semua keperluan bagi seseorang itu, dia mampu selesai di antara azan dan iqamah, kemudian dia mari semayang. Jadi kira-kiranya hadis riwayat Sunan Tirmizi itu lebih umum, lebih meluas makna berbanding dengan riwayat baina kulli azanaini salatun
Salatan liman sya'a, yang Imam Bukhari masukkan hadis pertama tu. Jadi Imam Bukhari seperti biasa, walaupun ada hadis yang membawa makna lebih umum, lebih sesuai, tapi hadis itu datang dengan sanad yang tidak mencukupi syarat dia nak. Kadang-kadang hadis itu sahih, tapi syarat dia, Imam Bukhari menerima hadis itu nak masuk dalam Sahih Bukhari ini ketat syarat dia. Kadang hadis macam tu Imam Muslim boleh terima masuk dalam Sahih Muslim, dan juga ada hadis Imam Tirmizi boleh terima. Imam Tirmizi kata dalam Sunan Tirmizi, qala Abu Isa hadza hadithun sahihun, maknanya hadis itu sahih. Tapi Imam Bukhari tak mau lagi masuk dalam Sahih Bukhari dia disebabkan syarat dia lebih ketat daripada imam lain. Jadi sebab itulah disebabkan hadis Sunan Tirmizi yang menyatakan makna lebih umum tu kira-kiranya tidak cukup dengan syarat ketat dia. Sebab tu dia tidak masukkan hadis tu sebagai hadis bab di bawah terjematul bab ni. وقال عثمان بن جبلة وأبو داود عن شعبة. Utsman bin Jabalah dan Abu Dawud juga meriwayatkan hadis ni daripada Syu'bah, seperti mana Gundar tu riwayat daripada Syu'bah dalam sanad haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Gundarun qala haddatsana Syu'bah, di situ. Seperti mana Gundar tu riwayat hadis ni daripada Syu'bah, begitu juga Utsman bin Jabalah dan Abu Dawud riwayat daripada Syu'bah. Lam yakun bainahuma illa qalilun. Tidak ada dalam riwayat tu ada sebut tidak ada di antara kedua-duanya azan dan iqamah, hanya sedikit saja masa. Maknanya tidak ada banyak masa, hanya sedikit saja azan sebagai sunat 2 rakaat, kemudian iqamat sedikit saja masa. Dan ada pula riwayat lain pula biar selesai makan, biar selesai istinja. Jadi ada riwayat yang membawa makna masa sikat, dan juga ada riwayat yang membawa maksud masanya agak luas. Jadi tengok keadaan macam mana lebih sesuai dengan tepat nak semayang tu, buatlah begitu. Jadi waqala Utsman bin Jabalah, lam yakun bainahuma illa qalil ni mutaba'ah, menyokong bagi sanad hadis Muhammad bin Bashar haddatsana Gundar tu, cuma makna hadis tu agak sedikit berbeza, itu saja. Jadi bila ada mutaba'ah di situ, mutaba'ahnya ada 2, mutaba'ah tamah dan mutaba'ah naqisah. Mutaba'ah tamah ni hadis yang datang dengan sanad yang lain selain daripada hadis bab Bukhari. Sekiranya riwayat tu disambung daripada awal sanad, kalau begitu sanad tu hadis tu dinamakan mutaba'ah tamah. Kalau bagi sambung tidak awal, pertengahan ataupun yang kedua, seperti mana
Utsman bin Jabalah dan Abu Dawud riwayat daripada Syu'bah, seperti mana Gundar itu riwayat daripada Syu'bah. Itu mutaba'ah daripada pertengahan sanad. Kalau mutaba'ah itu turutnya pada pertengahan sanad, mutaba'ah seperti itu dinamakan mutaba'ah naqisah. Jadi Utsman bin Jabalah dan Abu Dawud mutaba'ah daripada Syu'bah, seperti mana Gundar riwayat daripada Syu'bah. Maksudnya ini mutaba'ah daripada pertengahan sanad, bukan daripada awal sanad. Jadi mutaba'ah Utsman bin Jabalah dan Abu Dawud ni dikatakan mutaba'ah naqisah. Babu man intazara al-iqamata. Bab ini datang berkenaan dengan orang yang sedang menunggu iqamah. Haddatsana Abu al-Yamani qala akhbarana Shu'aib 'an az-Zuhri qala akhbarani Urwah bin az-Zubair anna 'Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam إذا سكت المؤذن بالأولى من صلاة الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين قبل صلاة الفجر بعد أن يستبين الفجر ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة. Jadi maksudnya di sini imam tunggu iqamah daripada muazzin itu setelah dia selesai sembahyang sunat. Dalam hadis datang riwayat daripada Aisyah ni ada nyatakan, Aisyah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kebiasaannya apabila muazzin itu diam dengan ula pertama, azan pertama, setelah selesai azan, bila muazzin itu dah diam, azan itu min salatil fajri, daripada sembahyang subuh. Maksudnya bila muazzin dah diam, dah selesai daripada azan subuh itu, qama faraka'a ay salat raka'atain. Nabi sallallahu alaihi wasallam diri bangun sembahyang 2 rakaat, raka'ataini ay salat raka'ataini khafifataini. 2 rakaat itu pula ringan. Maksudnya tidak baca surah panjang-panjang. Ringan maksudnya baca surah pendek. Tidak bawa maksud ringan ni sembahyang tu segera, tidak ada tamakninah, tidak ada i'tidal, tidak begitu. Semuanya cukup, tamakninah, i'tidal, cukup semua tu. Yang jadi ringannya pada qiraah. Qiraah tidak panjang, cuma baca surah pendek-pendek. Begitu, selesaikan dengan masa sikat sunat subuh tu qabla salatil fajr, sebelum mulanya sembahyang fardu subuh tu, ba'da ayyastabina al-fajr, setelah nyata fajar tu. Maksudnya ba'da yastabina al-fajr, setelah nyata subuh sadiq itu, summa taja'a ala shiqqihi al-aymani. Setelah itu, setelah selesai 2 rakaat khafifatain tadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam berbaring di atas lambungnya kanan.
hatta ya'tiyahul muadzinu lil iqamati, sehingga muadzin itu datang di sisinya, di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk iqamah. Jadi baulah Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun sembahyang fardu subuh itu. Jadi imam sambil menunggu iqamah boleh dia duduk dalam keadaan berbaring begitu, baring di atas lambungnya kanan. Jadi maksudnya baring di hujrah dia sendiri. Sembahyang sunat biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesaikan dalam hujrah Aisyah. Kemudian bau bila nak azan untuk fardu tu, baulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar. Jadi sudah sembahyang sunat subuh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baring di tempat dia. Bila muazzin tu datang di sisi dia untuk iqamah, baulah dia bangun daripada tempat tu. Jadi maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah sembahyang sunat tu, dia tunggu untuk iqamah tu sambil dia baring dengan cara disebut dalam hadis tadi. Jadi disitulah summat waja'a ala shiqihil aymani hatta ya'tiyahul muadzinu lil iqamah. Potongan hadis tu dikira ataupun potongan hadis itu menjadi munasabah di antara terjematul bab dan hadis bab. Itu dinamakan al-munasabatu baina terjematil babi wa hadisil bab. Biasanya setiap bab ada begitu munasabah di antara hadis bab dan terjematul bab itu. Jadi munasabah itu kita akan jumpa pada potongan hadis. Jadi bila munasabah di antara terjematul bab dan hadis bab itu nampak zahir, terjemah seperti itu dinamakan terjemah zahirah. Terkadang apa yang dah disebut keputusan ataupun hukum yang Imam Bukhari ijtihadkan daripada mana-mana hadis, setelah dia tulis pada terjematul bab, terkadang kita cari dalam hadis tak jumpa. Kalau begitu, terjemah seperti itu dinamakan terjemah khafiyah. Ketika itu Imam Bukhari dia ijtihad keluarkan hukum daripada hadis. Hadis itu dia tidak masuk di bawah terjematul bab itu disebabkan tidak menepati dengan syarat ketat dia. Hadis itu memang ada dalam kitab lain, sama ada dalam Musannaf Ibn Abi Shaybah ataupun dalam kitab Mu'jam Tabrani, Saghir, Kabir, di situ, ataupun dalam kitab Musnad Ahmad dan lain-lain, banyak kitab hadis lagi. Hadis itu akan ada dalam kitab-kitab tu. Imam Bukhari dah pun keluarkan hukum daripada hadis-hadis tu. Dia nyatakan dalam Bukhari dengan adanya terjematul bab sebagai ijtihad dia, hadisnya dia tidak masuk di bawah terjematul bab tu disebabkan sanad hadis tu tidak menepati dengan syarat ketat dia. Jadi daripada situ kita boleh faham Imam Bukhari juga beramal dan mengambil hukum daripada hadis-hadis yang dia sendiri tidak sanggup masuk dalam Sahih Bukhari dia. Maknanya Imam Bukhari juga beramal dan mengambil dalil
dengan hadis-hadis yang ada dalam kitab hadis lain. Jadi kalau kita kata kita mau amal hadis sahih saja, ada Bukhari cukup, itu kiranya tak berapa tepat. Imam Bukhari sendiri tak cukup dengan hadis yang dia masuk dalam Sahih Bukhari, dia ambil daripada kitab lain, dia keluarkan hukum ijtihad, hukum. Jadi Imam Bukhari pun ambil lagi daripada kitab lain, asalkan hadis itu sahih, cukup syarat dia. Cuma dia tidak masuk dalam sunan Sahih Bukhari disebabkan sanad hadis itu tidak menepati dengan syarat ketat dia, itu saja. Jadi daripada situ kita dapat satu pengajaran. Imam Bukhari juga mengambil dalil dan beramal dengan hadis yang ada dalam kitab hadis lain selain daripada Sahih Bukhari itu. Babun baina kulli azanaini salatun liman sya'a. Hadis ni baru kita dah baca sebelum bab ni, dalam bab kam bainal azani wal iqamah. Baina kulli azanaini salatun liman sya'a. Imam Bukhari jadikan tajmatul bab dengan hadis tu. Jadi seolah-olah berulang hadis yang sama, tapi hadisin kata kalau tengok betul-betul maksud yang Imam Bukhari bawa tu, tidak akan kata Imam Bukhari bawa berulang hadis yang sama. Sebab dalam sanad hadis, bagi matan hadis baina kulli adhanaini salatun liman sya'a, bagi sanad ni dan sanad sebelum ni. Sanad sebelum ni haddatsana Ishaq al-Wasiti, sanad ni haddatsana Abdullah ibn Yazid, riwayat daripada sahabat yang sama, Abdullah bin Mughaffal. Dalam sanad Abdullah bin Yazid pun sama, cuma sanad tu tidak sama, matan memang sama dua tu. Jadi sebab tu, disebabkan sanad lain-lain, Imam Bukhari bawa dan jadikan satu tajmatul bab di sini. Tujuannya Imam Bukhari daripada tajmatul bab ni, Imam Bukhari nak menyatakan semayang di antara dua azan, iaitu di antara azan dan iqamah tu tidak menjadi wajib hukumnya. Maksud itu Imam Bukhari nak menyatakan daripada liman sya'a, semayang boleh di antara azan dan iqamah. Untuk siapa? Untuk mereka yang menghendaki. Siapa nak semayang, siapa tak nak tak semayang, sunat di antara azan dan iqamah, tidak ada apa-apa dosa bagi dia. Jadi Imam Bukhari daripada tajmatul bab ni, daripada kalimah liman sya'atu, hendak menyatakan semayang sunat di antara azan dan iqamah itu tidak wajib. Itu yang dia nak nyatakan di sini. Haddatsana Abdullah ibn Yazid qala haddatsana Kahmas ibn al-Hasan an Abdullah ibn Buraidah an Abdullah ibn Mughaffal qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam baina kulli adhanaini salatun baina kulli adhanaini salatun thumma qala fi as-salisati liman syaa. 3 kali Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada kali yang ketiga tu ada tambahan liman syaa.
Jadi daripada situlah Imam Bukhari nak menyatakan sembahyang sunat di antara azan dan iqamah ni tidak menjadi wajib. Babu man qala liyu'adzina fi safari mu'adzinun wahidun. Bab ini berkenaan dengan mereka yang kata hendaklah azan pada perjalanan dalam safar oleh seorang muazzin saja. Jadi tujuan azan di tempatan nak bagi orang ramai dengar azan tu, disebabkan orang ramai ni tidak kumpul satu tempat. Sebab tu bila azan ada 2-3 orang azan di satu tempat, seorang sebelah kanan, sebelah kiri ada seorang-seorang azan, 2-3 orang azan, supaya suara azan tu sampai ke keliling tempat tu. Itu keadaan di tempat sendiri, tidak musafir. Ketika tu biasanya 2-3 orang azan. Tapi bila dalam safar orangnya terkumpul satu tempat, tidak kata di sana, di sini, separuh sana, separuh sini, tidak. Maknanya satu tentera, satu kumpulan bergerak bersama, berhenti untuk sembahyang pun bersama, dah ada di satu tempat. Jadi azan oleh muazzin seorang dah pun cukup. Itu yang hendak menyatakan dalam bab ni. Haddatsana Mu'alla bin Asad qala haddatsana Wuhaib an Ayyub an Abi Khilabah an Malik bin al-Huwairith qala. Riwayat daripada Malik bin Huwairith, dia kata ataitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi nafarin min qaumi faqamna indahu 20 lailatan wa kana rahiman rafiqan. Riwayat daripada Malik bin Huwairith, dia kata saya datang di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu kumpulan daripada kaum saya. Kami iqamah di sisinya Nabi sallallahu alaihi wasallam 20 malam, maksudnya 20 hari duduk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam rahim, maha pemurah, lagi maha lembut. Falam Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mempunyai sifat kasih sayang dan lemah lembut. Falamma ra'a syauqana ila ahlina, ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ataupun dapat faham keinginan kami terhadap ahli keluarga kami, isteri kami, qala irji'u. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kamu pulang, faqulu fihim wa'allimuhum, hendaklah kamu berada di kalangan mereka, ahli keluarga kamu tu, dan hendaklah kamu balik mengajar kepada mereka, wasallu, dan mereka juga boleh sembahyang. فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ. Apabila hadir waktu sembahyang, hendaklah azan untuk kamu oleh salah seorang daripada kamu. وَلْيَأُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ, yang paling tua umur dari kalangan kamu tu hendaklah jadi imam bagi kamu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh Malik bin Huwairith dan
ada grup dia datang, satu kabilah daripada satu kumpulan daripada satu kaum, beberapa ramai mereka datang. Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh pulang disebabkan dah duduk 20 hari, dah nampak mereka ni teringat ahli keluarga mereka, isteri-isteri mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh balik, suruh mengajak pada anak isteri tinggal di kampung. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan, apabila tiba waktu sembahyang, salah seorang daripada kamu tu azan. Kemudian yang lebih tua umur tu jadi imam. Jadi dalam hadis ni gambarannya mereka berada dalam safar ketika mereka hendak kembali ke rumah mereka. Itulah maksud liyu'adzina fis safari mu'adzinun wahidun, terjematul bab Imam Bukhari itu. Maksudnya di situ, maknanya bila nak azan tu dalam kumpulan balik sekali ke kampung mereka, azan seorang saja. Sebab yang balik ni semuanya balik sekali satu grup, berjalan sama, berhenti setempat satu kumpulan tu. Jadi memadai dengan azan daripada hanya satu orang. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan mereka azan daripada muazzin seorang tu dah pun cukup bagi mereka. Jadi biasanya di Haramain Syarifain Mekah Madinah ni ada letak masa tu 3-4 orang azan. Bila azan, suara akan di hadapan dia menghadap tu. Jadi bahagian kanan, kiri, belakang biasanya kurang sampai suara azan tu. Jadi yang lain-lain pula azan pula bagi mereka yang ada di bahagian lain. باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة وكذلك بعرفة وجمع، وقول المؤذن الصلاة في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة. Bab ini pula berkenaan dengan azan bagi musafir apabila mereka berada satu kumpulan, himpun di satu tempat. Dan begitu juga di Arafah, wa jam'in ay Muzdalifatin, di Muzdalifah. Dan juga qaul muadzin kata muadzin as-salatu fil rihal, semayanglah di tempat masing-masing pada malam yang sejuk ataupun malam hujan. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن المهاجر أبي الحسن عن زيد بن وهب عن أبي ذر قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأراد المؤذن أن يؤذن فقال له أبرد
riwayat daripada Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, dia kata, kami kumpulan sahabat ada bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu safar, satu perjalanan. Apabila muazzin itu hendak azan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, kepada muazzin, abrid, tunggulah dulu sejuk. Summa arada an yu'adzina, kemudian muazzin itu setelah tunggu dia nak azan pula. Faqala lahu, masih lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada muazzin, katanya abrid, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tunggulah sejuk. Dia sejuk dulu, masih panas lagi, panas kuat lagi, tunggu dulu biar sejuk sikit baru azan. Summa arada an yu'adzina, kali yang ketiga dah nak azan pula muazzinnya. Faqala lahu abrid, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi kalimah jumlah yang sama, abrid, tunggulah dulu, tiba waktu sejuk. Hatta sawaz zillut sululu, sehingga sawa menjadi sama, zillut talula, zil bayang selepas daripada waktu tengah hari, itu dinamakan zil. Biasanya zil ni panas sebelum tiba waktu tengah hari, itu panggil zil. Faik ni selepas daripada waktu tengah hari, bayang tu panggil faik. Tapi terkadang tak kira juga sebelum tu ke selepas tengah hari ke, guna juga lafaz tu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh tunggu sehingga sejuk. Cuaca ketika itu panas, sehingga zil tu bayang daripada sesuatu selepas bayang tu keluar selepas daripada tergelincir matahari. Biar bayang tu sama dengan talul, tulul, jam'u til, maknanya timbunan pasir ataupun timbunan tanah. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bagi ingat berkenaan dengan panasnya tengah hari itu, inna syiddatal harri min fayhi jahannam, sesungguhnya bersangatan panas itu daripada kepanasan Jahannam. Jadi maksudnya sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh tangguh dulu sehingga sejuk sedikit barulah sembahyang zuhur. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن خالد الحذاء عن أبي خلابة عن مالك بن الحارث حويرث قال أتي رجلان النبي صلى الله عليه وسلم يريدان السفر. Riwayat daripada Malik bin Huwairis, dia kata dua orang lelaki, yakni dua orang sahabat datang di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka berdua hendak menghendaki safar. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Idza antuma kharajtuma fa'adzina. Apabila kamu keluar pada safar, hendaklah kamu azan. Summa uqima, kemudian iqamah. Summa liya ummukuma, summa liya ummakuma akbarukuma. Kemudian yang tua umur di antara kamu berdua tu dialah jadi imam. Jadi maksudnya idza antuma kharajtuma fa'adzina summa uqima, semuanya musanna belaka. Jadi dua-dua perlu azan ke, dua-dua iqamat ke. Maksudnya tidak begitu. Muhaddisin kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan musanna begitu sebab kedua-dua mereka ni sama kebolehan. Kebolehan azan, kebolehan iqamah, dua tu sama. Jadi ikutlah daripada dua tu, siapa azan, siapa iqamah, siapa pula nak jadi imam, itu dah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentukan. Yang lebih tua umur tu jadi imam. InsyaAllah kita sambung. Ada 2-3 hadis lagi. Dan juga maksud terjematul bab dengan hadis bab, macam mana kita mau faham penjelasan tu lagi.